kupas balik tajuk topik baru. Dalam sesi yang lalu saya sudah bagi kamu sedikit penerangan daripada bahan video yang disediakan oleh guru lain dari sekolah lain, tapi video yang bermanfaat juga untuk menerangkan tajuk mutasi. Okey. Topik 5.3 mutasi daripada bab genetik bab 5. Okey, sains tingkatan 4. Jadi saya harap kamu telah menonton video berkenaan pada hari Isnin. Okey, hari Isnin saya ada bagi link video supaya kamu belajar secara kendiri apakah isu-isu yang disentuh dalam tajuk mutasi sains tingkatan 4. Okey, dalam video dalam sesi yang lalu, dalam video tu ada menerangkan jenis-jenis mutasi, macam mana mutasi kromosom, apakah kesan-kesan mutasi dan faktor-faktor mutasi. Okey, saya harap kamu sudah menonton video tu. Ada yang sudah menonton? Cuba angkat tangan. Ataupun kamu mungkin menghadapi kesukaran untuk faham secara sepenuhnya apakah yang diulas, yang diberitahu. Tak apa, itu adalah untuk permulaan, pengenalan tajuk mutasi. Saya akan ulang balik pembentangan berkenaan mutasi pada hari ini. Okey? Kita sudah belajar berkenaan 5.2, kita dah belajar pewarisan. Okey, pewarisan pada sesi yang lalu. So, sesi kali ini kita masuk kepada mutasi. So, mutasi ni daripada waris turun, waris dia tu berlaku mutasi genetik. Mutasi itu perubahan ciri-ciri. Mutasi 5.3. Okey. Jadi tengok apakah maksud mutasi. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak. Okey, kita dah belajar pewarisan. So, waris tu, pewarisan, bukan waris. Ciri yang diwarisi daripada ibu bapa tu berubah secara spontan dan rawak. Okey, perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Bahan genetik terubah suai itu mutasi. Okey, genetik tu asal begitu, dia terubah suai. Terdapat dua jenis mutasi. Yang pertama, mutasi kromosom. Yang kedua, mutasi gen. Okey, apa perbezaan mutasi? Mutasi kromosom, mutasi gen. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya, kamu ada tengok video yang saya bagi dalam grup? Ada tengok, tapi sikit lah. Cuba bagi tahu saya, apakah isi kandungan dalam video tu? Sikit-sikit pun tak apa. Apa yang diceritakan? Siapa yang ditampilkan? Siapa yang ditampilkan dalam video tu? Goh Kiat Meng? Ada tengok tak? Chan Fuk Song, ada tengok? Link video yang saya bagi tadi. Ada ke tak ada ni? Eng Chen Sin, ada tengok? Jaya Harish, kamu ada tengok tadi? Cikgu, video ke blog? Video saya bagi dalam grup. Ada ke blog pula?
video ni. Mana ni video ni. Dah tengok tak? Oh, itu tak. Kenapalah tak tengok? Macam mana kita nak bincang? Tengoklah sikit. Cikgu boleh share screen tak? Dalam tu macam kecil lah. Boleh. Boleh dengar muzik dia? Boleh sikit. Tak kuat sangat kan? Tak apa. Jadi ini adalah kisah seorang albino Malaysia. Okey, albino ni adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri albino. Albino tu antara cirinya kulit dia tak ada pigmen, kulit dia putih, tak ada pigmen. Macam kita warna coklat, warna hitam ke, warna kuning ke, itu adalah pigmen. Jadi albino tak ada pigmen. Okey, mata dia iris putih. Okey, rambut-rambut dan bulu mata dia semua putih. Tak ada pigmen. Ini adalah ciri albino. Antara kelemahan albino juga ada masalah penglihatan. Penglihatan dia sedikit kabur. So ini adalah genetik. Okey, dia ni orang Malaysia. Tapi albino lain ada lagi kat Malaysia ni, cuma tidaklah dikenali ramai. Okey, tidak tampil di umum. Dan antara yang tampil di umum seorang ni lah, nama dia Azhar Firdaus. Kalau nak cari berkenaan dia boleh cari lagi di internet. So sekarang dia menceburkan diri dia dalam bidang peragaan. Okey. Bidang peragaan. Kenapa bidang peragaan? Kena tengok kenapa dia menceburkan menceburkan diri dalam bidang peragaan. Okey, kena tahulah kenapa, ada cerita lah tu. Jadi, mutasi. Perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen. So, ibu dan bapa dia rambut hitam. Si Azhar tu. Saya pun tak pasti, saya agak je lah. Kita boleh tengok balik dia punya biodata. Tapi dia keluar anak tak ada pigmen. Rambut putih, bulu-bulu mata semua putih, bulu-bulu roma putih, kulit putih, tak ada pigmen. Okay, itu ciri albino. Terdapat dua jenis, mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, apa perbezaan mutasi kromosom dan gen? Kalau ada mutasi kromosom, jenis-jenis dia antaranya adalah penghidap akan mendapat sindrom Down. Okey, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Kita tengok apa yang dimaksudkan. Okey, kalau mutasi gen, so genetik tu yang berubah. Okey, secara spontan. Kalau kromosom tu, kromosom kurang atau kromosom lebih atau kromosom separa. Tu nanti kita tengok. Kalau mutasi gen, genetik tu, maklumat genetik. Genetik tu kan yang mengikat DNA tu. Kesan penghidap akan menghadapi buta warna. Ada orang tak boleh nampak warna. Tak nampak merah, tak nampak hijau, tak nampak biru. Itu mutasi gen. Anemia, sel sabit. Okey, ini pada darah. So biasanya darah manusia berbentuk macam cembung, dui cekung. Okey, cakra dui cekung. Okey, itu yang darah biasa, tapi orang penghidap anemia dia punya sel tu sel dia sabit. Thalassemia juga berkaitan darah, hemofilia dan albinisme. Okey, albinisme ni albino lah. Okey, albino ni bukan manusia saja, banyak lagi organisma lain menghadapi albinisme juga. Okey, mutasi kromosom. Kita tengok tadi kromosom. Okey, kromosom ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis-jenis, ada 4 kategori penyakit
di bawah mutasi kromosom. Yang pertama, belum lagi. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom. So, bilangan kromosom dia sudah lain. Ini kita bercakap bukan manusia. Manusia semua manusia mempunyai berapa kromosom? Siapa boleh bagi tahu saya? Ada 40. Berapa bilangan kromosom manusia biasa? Ingat lagi tak? Kita belajar itu. Bilangan kromosom manusia biasa. Ada 40. 40 berapa? Tak ingat. Nanti tengok balik. Okay? Dan struktur. Okay, perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Okay, sel tu kan bahagi proses mitosis dan meiosis, daripada satu sel dia pecah dua. Okay, ini mitosis. Kalau meiosis dia pecah dua, lepas tu dua pecah lagi jadi 4. Itu mitosis. Itu meiosis. Kalau mitosis satu sel pecah dua. So ini berlaku kecacatan kromosom ni berlaku semasa pembahagian sel. Bila pembahagi mungkin berlaku masalah kat situ. Okay, Down syndrome. Okay, masalah Down syndrome, terlebih kromosom ke-21. Dia ada satu lebih kromosom. Down syndrome berlaku kerana terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Okay. Penghidap Down syndrome mempunyai 47 kromosom. Berbanding dengan individu normal yang mempunyai 46 kromosom. So, individu normal 46. Down syndrome ada lebih satu, 47 semua sekali kromosom dia. Okay. Individu yang menghidap Down syndrome mempunyai ciri-ciri seperti kerencatan fizikal dan mental, leher pendek, mata sepet dan badan lebih rendah. Ini antara ciri-ciri yang ciri-ciri tekal, ciri yang kita nampak dengan jelas. Okey, yang jelas pada penghidap Down syndrome. Okey, kita nampak mata sepet, macam pendek sikit. Okey. Cikgu. Ya. Kalau macam mereka menghadapi sindrom Down ni, semua penyakit tu satu je dalam badan mereka Ya, semua sekali tu dipanggil Down syndrome. Okey. Maksud kamu dia ada semua ni? Ya. Oh, tak semestinya. Ada yang mata bulat, tapi adalah ciri-cirinya. Fizikal dia lain sikit, mata, mental, fizikal dan mental dia lain, leher dia pendek. Mungkin ada yang leher nampak macam biasa, mata sepet. Itu ciri-ciri. Ada yang tak ada. Tak semestinya ada semua. Cikgu. Ya. Kalau ada orang dia mempunyai sindrom Down ni tapi tak ada ciri-ciri ni, ada ke? Okey, ada juga. Kita panggil mild Down syndrome. Kalau mild biasanya tak nampak sangat. So mata sepet ke, leher pendek ke, mental fizikal tak nampak sangat. Nampak macam biasa. Ada yang tak nampak. Itu namanya mild. Mild sikit lah. Sedikit saja. So ada orang yang memang Down syndrome, ada yang mild. So karyotip seorang lelaki menghidap Down syndrome. Ni karyotip dia. So pasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 sampai ke yang 21. Okey, 21 dia ada 3. Biasanya setiap satu tu dia ada 2 saja berpasangan. So pasangan kromosom ke-21 tu dia ada 3. Tu dah ada 7. 27 lebih. So XY ni sebab dia lelaki lah. Okey, kalau XX apa dia? Lelaki ke perempuan? Ingat balik, kita dah belajar. Kalau XX perempuan, XY lelaki. Okey? Alright. So biasanya yang kelihatan pada orang kromosom
orang Down syndrome, penghidap Down syndrome macam ni lah. Nampak lehernya pendek. Mata ni ada mata bulat juga. Jadi tak semestinya semua mata sepet. Yang paling ketara nampak leher pendek dan badan macam pendek sikit. Okay. Seterusnya, sindrom Turner. XO. Kenapa XO? Individu yang menghidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding individu normal. Kromosom seks. Okay, ini berkaitan kromosom seks. Jumlah keseluruhan kromosom hanya 45. Kromosom. 44 tambah XO. Sahaja. Okay. 44 tambah X. O tu kosong. Kan biasa jantina dia ada XX ataupun XY kan? XX untuk perempuan, XY lelaki. So untuk penghidap sindrom Turner dia X lepas tak ada. Hilang. Satu lagi tak ada. Individu yang menghidap sindrom Turner ialah seorang perempuan yang kehilangan satu kromosom X. Biasanya perempuan. Ialah seorang perempuan. Okay? Maksudnya sindrom Turner ni semua penghidapnya adalah perempuan. Dia hilang satu X. Penghidap sindrom Turner tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Jadi ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan ni apa? Mungkin buah dada. Okay? Tidak mengalami perkembangan. Antara ciri kesannya lagi tidak datang haid. Okay, haid bulanan tu tidak datang atau tidak menentu. Itu ciri-ciri sindrom Turner. Dia perempuan tapi ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan tu tidak ada, tidak hadir pada dia. Okey. Jadi kariotip seorang perempuan yang menghidap sindrom Turner. Okey, dia ada semua pasangan kromosom sampai ke 22 tapi kromosom seks dia X saja, satu. Dia sepatutnya XX, ada dua. Okey, itu yang normal. Sekarang dia ada satu. Dia kurang satu kromosom pada kromosom seks. Okey, ni autosom. Ini kromosom. Ingat lagi kita belajar awal-awal lagi tu. Kita ajar tajuk 5.1, 5.2. 5.2 kita dah belajar. Ya, 5.2. Pewarisan. Ya, pewarisan. Sindrom Klinefelter, XXY. Lebih pula ni, lebih. Ada X, ada Y. Individu yang menghidap sindrom Klinefelter mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Jumlah keseluruhan kromosom adalah 47. Okey, kromosom. 44 tambah 3, 47. 44, 45, 46, 47. Dia ada lebih satu daripada yang normal. Kalau normal, perempuan 44 tambah XX. Kalau lelaki, 44 tambah XY. Okey, itu yang normal. Kalau tak normal, dia ada XXY. Ini untuk Klinefelter. Klinefelter. Individu dengan sindrom Klinefelter ialah seorang lelaki dengan satu lebihan X kromosom. Hilang ni tulisan dia kat sini. Penghidap sindrom Klinefelter mempunyai ciri-ciri perempuan seperti payudara dan testis yang kecil serta mandul. Okay, dia lelaki, dia punya testis tu kecil. Testis tu tempat telur lelaki, tempat penghasilan sperma, dia kecil. Okay? Dan dia ada payudara. Ini lelaki. Okay. Kariotip seorang lelaki. Okay, depression ni. Ini masalah kepada penghidap Klinefelter. Mutasi gen. Mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen.
Mutasi gen menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Buta warna. Okay. Individu yang menghidap buta warna mempunyai gen mutant resesif yang terdapat pada kromosom X. Individu penghidap buta warna mempunyai gen mutant. Gen itu sudah berubah, mutant. Resesif yang terhadap pada kromosom X. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dan hijau. Merah dengan hijau nampak sama. Ini, kamu nampak warna apa? Siapa nak jawab? Warna apa? Siapa ada sini? Jaya. Warna apa ni Jaya? Ada ke ni? Chan Fu Song. Warna apa? Eng Chen Sin. Warna apa ni? Goh Kiat Meng. Warna apa ni? Warna merah. Warna merah. Okey, ini warna apa? Macam ada hijau, ada hitam. Hijau. Hijau ni nampak. Hijau. Oh. Okey. Hijau. Ada beza tak? Ada. Ada. Jadi kamu tak ada masalah buta warna. Kalau orang buta warna, merah dengan hijau dia tak dapat beza. Hijau ni merah, dia tak dapat beza. Okey. So, individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dan hijau. Penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Penyakit genetik ini lazim berlaku pada lelaki. Okey, biasanya pada lelaki. Buta warna. Anemia, sel sabit. So, ini pada sel darah. Sel darah. Okey, untuk penghidap anemia, dia punya sel darah berbentuk macam bulan sabit. Okey, tengok dalam darah dia, kita ambil darah dia, tengok bawah mikroskop, dia punya sel-sel tu tidak bulat-bulat macam yang normal, tapi dia sabit, macam pecah kat tengah. So, anemia. Ya. Yang apa penyakit ni, dia akan pecah sendiri ke atau dia akan pecah sendiri macam ni Dia sendiri, dia bukan pecah. Dari asal lagi dia macam ni. Oh. Okay. Bagus soalan. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Okay. Gen yang membawa maklumat hemoglobin tu sudah berubah. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah yang abnormal, yang berbentuk sabit, yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Okay, gen resesif. Nampak? Okay, itu anemia. Thalassemia. Okay, thalassemia ni pun jarang-jarang juga. Jadi kita ada program saringan thalassemia di sekolah. Okay, semua pelajar akan ditapis untuk mengenal pasti sama ada penghidap thalassemia atau tidak. Thalassemia adalah sejenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Individu dengan thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel ini lebih singkat. Okey, sel darah dia tu kecil. Okey, kalau kita bersatu, dia kecil. Dan jangka hayat dia, dia cepat mati. Okey, dia bukan orang tu cepat mati. Sel darah dia tu cepat mati. Jadi, badan dia sentiasa perlu menghasilkan sel-sel darah yang baru. Keadaan ini boleh menyebabkan kekurangan darah yang teruk.
So, sebab darah dia sentiasa cepat, jangka hayat darah dia tu singkat, cepat mati darah dia. Jadi dia cepat letih dan tidak bermaya. Kalau pemakanan dia tidak dijaga dengan baik. Penghidap thalassemia dia memerlukan zat-zat nutrisi untuk penghasilan darah. Hemofilia. Penyakit hemofilia mengalami kesukaran darah membeku. Oh, darah dia ni susah membeku. Okay, kalau terpotong jari tu sikit, keluar darah macam air. Kalau kita yang normal, darah beku, kulit kita terpotong, so darah tu keluar sekejap, tapi akan datang tu serat-serat untuk menutup dan akan beku, menjadi scab. Itu yang normal. Kalau yang tak normal, hemofilia, darah dia suka beku. Hal ini demikian kerana berlaku mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Individu ini akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau tercedera. Bahaya, hemofilia. Bukan bahaya, itu adalah natural. Ada orang ada penyakit ni secara natural. Kita tidak pilih untuk dapat penyakit ni. Ia datang secara sendiri. Jadi ini adalah manusia-manusia yang sensitif, delicate. Okey, perlu dijaga. Faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Apakah faktor-faktor? Mutasi mungkin berlaku secara spontan, dia semula jadi. Okey, dia tidak pilih orang. Macam kalau nyamuk, dia pergi dekat tempat gelap, kan dia gigit, isap darah. Okay, itu nyamuk, dia pandai pilih. Orang yang pakai baju hitam, dia pergi dekat. Itu dia berlaku pilih. Pilih. Okay. Kalau mutasi kromosom ni dia spontan, semula jadi. Sesiapa pun akan boleh dapat. Maknanya, sesiapa yang mengandung anak yang baru, okay, kemungkinan untuk mendapat mutasi kromosom atau mutasi gen tu adalah sekata. Semua orang ada kemungkinan untuk dapat anak yang bermutasi gen dan mutasi kromosom. Okay, semasa pembagian sel. Mutasi boleh juga berlaku disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Ada juga faktor dalaman. Faktor yang boleh dikawal. Mutagen. Tengok, apakah mutagen? Faktor yang menyebabkan mutasi. Okey, antaranya dia semula jadi. Okey. Yang kedua, kehamilan pada usia yang lewat. Okey, bayi yang berada dalam kandungan wanita yang lewat usia. Lewat usia ni macam 50, 60, okey. Lebih tinggi risikonya untuk mendapat anak yang mengalami mutasi genetik. Karsinogen. Apa ni karsinogen? Karsinogen adalah bahan-bahan beracun yang terdapat dalam makanan, minuman dan udara. Okey? So dalam makanan tu kita makan. Masuk dalam perut, jadi dalam darah. Okey, tu karsinogen mempengaruhi wanita hamil. Okey, udara, banyak udara gas-gas karsinogen. Gas-gas beracun. Okey, sedut udara. So karsinogen masuk dalam badan, so merisikokan kehamilan. Okey. Seterusnya sinar ultra ungu. Ultra ungu ni dari mana? Saya pun tak pasti. Tengok balik, okey. Sinar X. Okey, kalau kamu perasan, siapa biasa pergi buat X-ray, imbasan X-ray di hospital atau klinik, dia akan tulis kat situ, kalau ibu mengandung, dilarang masuk. Kerana sinar X boleh menyebabkan mutasi sel. Sinaran, ya. Kalau ibu hamil, tak boleh masuk dalam sinar X, macam mana dia nak tahu bayi tu ada ke tadi? Oh, betul. Bagus soalan kamu tu. Jadi, jawapannya ialah untuk kita scan baby dalam perut, kita tak guna sinar X. Kita guna ultrasound. Beza. Sinar X lain, ultrasound lain. Okey? Boleh faham?
Boleh cikgu. Jadi sinar X ni tujuannya untuk scan badan manusia untuk nampak tulang. Okey, tulang, besi yang ada dalam badan. Contoh macam jarum masuk. Okey, jarum masuk dah tak jumpa dah dalam tangan. Kita pun sinar X nampak dia dalam. Ataupun tertelan duit shilling. Budak kan dia makan, dia main-main telan duit shilling masuk dalam perut. Okey, kat mana duit shilling tu? Sakit perut pula. So dia pun scan X-ray. Nampak ada duit shilling dalam perut. Untuk dapat metal, tulang, bahan-bahan logam, itu untuk sinar X. Tapi kalau untuk bayi, kita guna bukan sinar X, kita guna ultrasound. Cuba sebut. Ultrasound. Yes, ultrasound. So ultrasound ni gelombang bunyi. Okay, dia bukan sinar, dia bukan cahaya. Okay, dia gelombang bunyi. It's a sound. It's not light. Sound. So ultrasound ni dia punya bunyi tu tidak boleh didengari oleh telinga manusia. It's inaudible to human hearing. Tapi dia boleh didengari oleh haiwan-haiwan lain. Dan kita boleh guna gelombang tu untuk membentuk image dalam kandungan, dalam perut manusia. Selain daripada untuk scan gambar baby dalam perut, ultrasound juga boleh digunakan untuk scan benda-benda lain dalam perut. Contohnya macam batu karang. Kamu tahu batu karang? Bukan yang dalam laut tu. Yang kencing sakit tu. Oh, tahu cikgu. Itu penyakit batu karang. So batu karang kita scan pakai ultrasound juga. Okey, kenapa ultrasound? Sebab X-ray tak boleh nak tengok batu-batu kristal dalam pundi kencing. Sebab batu kristal tu dia bukan metal, bukan besi. Dia salt. Dia crystal salt. Yang pejal-pejal lah. Jadi seterusnya sinar radioaktif. So sinar radioaktif dihasilkan oleh sumber-sumber radioaktif lah. Seperti uranium. Okey, bahan-bahan dalam atomic bomb. Atomic bomb. Okey, semua tu adalah bahan radioaktif yang mengeluarkan sinar radioaktif seperti sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Yang paling bahaya sinar gamma. Kerana sinar gamma boleh menembusi badan manusia dan sepanjang dia menembusi badan manusia tu sinar gamma masuk, dia tembus tangan kita, dia keluar. So sepanjang perjalanan dia menembusi tangan kita tu, ada banyak sel kan? Sel tulang, sel kulit, sel tu, sel ni, macam-macam sel ada dalam jari kita ni. Ada dalam tangan kita ni. So sepanjang laluan dia tu, dia boleh mutasi gen dalam tangan kita. Tiba-tiba ada ketuat kat sini. Mutasi gen lah tu. Sel sudah berubah. Okey, ada sebarang soalan? Jadi cikgu, semua okey. Semua okey, alright. Seterusnya, kita tengok. Faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Penyakit gangguan gen. Alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi oleh keluarga. Pewarisan sejenis penyakit gangguan gen apabila seorang lelaki yang merupakan seorang penghidap penyakit gangguan gen berkahwin dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan gen. Okey. So, antara yang menyebabkan manusia terlahirnya anak dengan gangguan genetik ni apabila lelaki penghidap penyakit gangguan gen. Okey, dia penghidap dah. Contohnya, sebagai contoh, dia seorang buta warna. So, dia ada penyakit gangguan gen. Dia berkahwin dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan gen. Perempuan tu tak ada masalah genetik tapi dia pembawa. Kenapa dia pembawa? Kerana keturunan dia ada. Okey, mungkin mak dia ataupun datuk dia ada masalah genetik. Jadi kalau kahwin macam tu adalah ada potensi untuk mendapat mutasi genetik. Tengok contoh dalam pewarisan. Kita ingat lagi gambar ni, kita belajar hari tu macam mana kemungkinan untuk mendapat anak dengan mutasi genetik. So ini lelaki. Okey, induk lah. Induk biasanya lelaki perempuan lah kahwin. Mana ada lelaki kahwin, perempuan kahwin, itu tak boleh dapat anak.
Okey, lelaki dengan perempuan kahwin kena ada sperm, kena ada ovum. So lelaki ni adalah penghidap penyakit gangguan gen. Sebagai contoh, mungkin dia buta warna ataupun dia ada thalassemia. Okey, itu gangguan gen. So, buta warna, dia ambil contoh buta warna. So, XBY. Okay, X dia ada B kat situ. Y. So, ini kromosom X dia ada B. Ada buta warna. Y dia biasa. So, meiosis pecah dua. So, satu sel berlaku meiosis pecah. Okay. Satu nukleus yang bawa X dan ada genetik buta warna. Satu lagi nukleus tak ada membawa kromosom Y, perempuan membawa kromosom Y lah, bukan perempuan. Kalau perempuan XY, sorry, membawa kromosom Y yang tak ada buta warna. Okay, so XBY. Itu adalah gamet dia. Okay, sperm. Ada sperm yang bawa XB, ada sperm yang bawa Y. Manakala isteri dia, okay, pembawa. Dia pembawa saja, tapi dia tak ada penyakit. So, bila ibu pembawa, XB, B besar, B kecil. Okay, dia pembawa. Kan macam ni ya. B tu tidak buta warna. B kecil buta warna, ingat tak ni? Ni B kecil buta warna. B kecil buta warna, B besar tidak buta warna. So dia terbalik, dia opposite. Dia ambil macam tu saja. Kalau satu huruf tu dia pembawa, satu lagi huruf besar dia tidak pembawa. Kalau kamu tulis huruf besar dia pembawa, huruf kecil dia tidak pembawa. Macam itulah. So ini ibu, meiosis berlaku. So dia dalam ovum, dia boleh mengeluarkan ovum yang membawa maklumat genetik X tidak ada buta warna dan X ada buta warna. So dia pembawa. Kenapa dia pembawa? Daripada keturunan dia. Walaupun dia tidak penghidap. Okay, dia tak ada masalah buta warna. Dia pembawa saja. Tapi dalam sel dia ada maklumat genetik tu. So kemungkinan dia, kalau sel yang ada genetik buta warna, sperm dengan ovum yang tak ada buta warna, okay, tak ada buta warna ni B besar, okay, bersatu, sperm dengan ovum bersatu, tak ada XB dan XB besar dan XB kecil. So dia akan dapat, ni nampak XX perempuan. Ingat lagi XX perempuan? XX perempuan. Ingat cikgu. So dia akan dapat anak perempuan yang pembawa. Bukan penghidap, dia pembawa saja. Okay. Sebab dia ada ni B kecil ni. B kecil tu maklumat genetik buta warna. Okay. Manakala kalau sperm XB kecil bergabung dengan ovum XB kecil, ni B kecil. Okay, dua-dua B kecil. So confirm buta warna. So tapi dia XX, dia anak perempuan buta warna. Okay. Jika sperm yang membawa Y bersatu dengan ovum yang membawa X tapi yang tak ada buta warna, so dia akan dapat anak lelaki XY. XY anak lelaki kan? Okay. Dan B ni tidak buta warna, bukan tidak buta warna. Okay. So dia akan dapat anak lelaki normal. Alright. So maksudnya apa? Maksudnya kalau penghidap penyakit gangguan gen, kalau dia kahwin, tak semestinya anak tu akan dapat gangguan gen. Tetapi possibilities untuk dapat tu ada juga. Okay? Dia ada juga possibilities untuk dapat anak yang normal. Manakala kalau sperm yang membawa maklumat genetik Y bergabung dengan ovum XB kecil, B kecil ni buta warna, so kita akan dapat XB kecil Y. So XY ni memberi maksud lelaki, B kecil ni genetik buta warna. So dia akan dapat anak lelaki buta warna. So kemungkinan untuk mendapat keempat-empat
jenis anak adalah sekata. So 25% yang ni, 25% yang tu, 25% anak normal, 25% anak lelaki buta warna. Okay, semua sekali 100% kan? So 25% untuk 25% kemungkinan untuk dapat anak normal. Okay, ada sebarang soalan? Cikgu. Yang apa lelaki tu dia tu memang ada buta warna. Ya. Yang bapa ni, bapa ada buta warna, yes. Okey, lepas tu yang perempuan ni dia tu ada ke tak ada? Dia tak ada. Dia tak ada masalah buta warna. Dia bukan penghidap, dia pembawa. Okey, pembawa ni dia tidak penghidap. Dia ada maklumat genetik buta warna dalam sel dia, dalam kromosom dia. Dia bawa saja. Okay, mana dia dapat? Daripada keturunan dia. Nenek dia ke, datuk dia ke, bapak dia ke, moyang dia ke. Cikgu, moyang pun ada chance ke? Ada chance juga. Uyuh. Tapi semakin kecil lah, semakin kecil kemungkinan tu. Bagus soalan. Terima kasih, Cikgu. Penyakit gangguan gen. Kebanyakan gen yang mengawal suatu trait terletak pada autosom. Autosom ni apa? Ingat lagi autosom? Autosom ni adalah kromosom-kromosom yang membawa ciri-ciri manusia selain daripada ciri jantina. Okey, autosom ni ciri-ciri lain. Ciri-ciri mata, ciri-ciri bulu kening, ciri-ciri warna kulit, ciri-ciri rambut. Itu ciri lain. Kecuali ciri-ciri genital ataupun seks. Okey, perempuan atau lelaki. Itu lain. Itu namanya kromosom seks. Ini autosom. Boleh ingat Okey. Walau bagaimanapun, terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks dan gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Apa ni? Tak faham. Teruskan. Contohnya, trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Okey, contohnya trait masalah apa tadi? Hemofilia. Hemofilia ni, okey, maklumat genetiknya berada pada kromosom seks. Okey, dia bukan berada pada autosom. Hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat alel resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Okey. Alel resesif pada kromosom X. Jika tiada alel resesif itu pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. So, untuk kita tahu seorang tu ada masalah hemofilia atau tidak, salah satu daripadanya ialah hemofilia apa tadi ya? Tengok balik hemofilia pembekuan darah. Okey, selain daripada kita tengok dia darah dia cepat beku atau tidak. Mana tadi? Alah. Hemofilia. Okey. Sorry. Hemofilia masalah darah beku. Selain daripada kita nak test dia, tengok darah dia beku ke tak. Kita kalau orang mau buat kajian berkenaan genetik dia, genetik hemofilia dia, kita kena ambil sel pembiakan. Okey, kalau di lelaki kena ambil sel sperma, kalau yang perempuan kena ambil di ovumnya. Okey, untuk melihat sama ada hemofilia ataupun tidak. Hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat alel resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Okey. Sebab dia ada pada XY. XY tu di sel pembiakan. Jika tiada asal resesif pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. Okey, katakan X. H ialah alel dominan normal. Dan XH kecil ialah alel resesif hemofilia. Okey, dia resesif saja. Okay.
Contoh, bapa. Okay, bapa dia normal. X dia. Dan dia dominan, H besar. H kecil ini adalah resesif. Dominan tu maksudnya lebih menonjol lah. So, melalui meiosis, sperm tu ada yang membawa X H dominan besar dan Y. Manakala yang si ibu ada X dominan dan X resesif, hemofilia. So, kemungkinan untuk dapat anak pembawa, anak penghidap pesakit hemofilia ni apabila ini sini. Okey, anak lelaki pesakit hemofilia. Okey, anak lelaki. Oh, sebab tu dia cakap lelaki lebih kerap mendapat hemofilia sebab daripada sini. Okey. Ada 25% untuk mendapat anak lelaki hemofilia. Y sperm daripada lelaki dan ovum H dengan allele resesif H daripada ibu bergabung, dapatlah anak lelaki pesakit hemofilia. XY lelaki, H tu yang resesif, allele resesif. Dan dia ada. Sebab tak ada dominan sini. Dia tak ada allele dominan dalam ni. So resesif akan muncul. Kalau macam yang ni, dia ada pembawa. Okey. Kenapa dia pembawa? Sebab allele dominan tu akan ke depan. Allele resesif ke belakang. So dia pembawa sahaja. H dia bawa. H kecil dia bawa. Hemofilia dia bawa. Tapi dia bukan penghidap. Kenapa? Sebab dia ada allele dominan. H besar. So dia bawa. Macam ibu dia lah. Kalau yang ni. X, H besar, X, H kecil. Okay, kalau yang ni, anak perempuan normal. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Ada? Tak ada. Semua normal. Okay. Okay. Ini adalah untuk masalah ibu pembawa hemofilia. Sekarang, ibu pesakit hemofilia. Bapa normal. Dua-dua bapa normal. Ini bapa normal, ini bapa normal. Contoh. Okay. Sekarang bapa normal, ibu pesakit hemofilia. Okay. So, bila ibu ada masalah hemofilia, dia akan dapat ada 50% untuk mendapat anak lelaki juga penghidap pesakit hemofilia. Nampak? Dua ni. Satu sini, satu sini. 25% tambah 25%, dapatlah 50%. Kalau perempuan menjadi pembawa hemofilia saja. Tengok dari sini. Punca dia. Bapa adalah normal. Okay, XY dia allele dominan. Hemofilia. Okay. Allele dominan hemofilia. Dominan, normal. Dia tak ada hemofilia. So ada X, H kat sini. H besar. Y. Yang ibu dia ada X, H kecil. Okay. Maklumat hemofilia. Tapi dia resesif. Dua-dua dia ada. Dalam kedua-dua ovum. So kalau X, H besar bertemu dengan X, H kecil, dapat X, H besar, X, H kecil. So dalam ni ada allele resesif hemofilia. Tetapi ada allele dominan hemofilia yang normal. Jadi yang dominan ni akan ke depan, yang resesif akan ke belakang. Jadi anak tu normal. Bukan normal, dia pembawa. So dia pembawa sebab dalam genetik dia ada, dalam kromosom dia ada. Dia pembawa, dia bawa H kecil. Yang ni pun sama juga, dia bawa H kecil. H kecil datang dari mana? Datang dari ibu dia. Sini dan sini.
Okey. Allele dominan daripada mana? Daripada bapa dia. Manakala kalau lelaki, anak lelaki, okey, Y dengan X bergabung. So dia akan dia tak ada yang dominan. Allele dominan. Tak ada. So akan keluar allele resesif hemofilia. So dia akan dapat anak lelaki pesakit hemofilia. Sama juga kalau yang ni pun. So kemungkinan untuk mendapat anak lelaki yang menghidap penyakit hemofilia 50%. Okay, kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan gen. Okay, yang pertama kaedah amniocentesis. Okay, hampir sejam. Jam 2 saya berhenti. Okay, sambung lagi hari lain. Kaedah karyotip. Okay, 2 kaedah. Kaedah karyotip yang terhasil daripada kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Hal ini adalah untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen lebih awal. Lebih awal maksudnya apa? Maksudnya semasa dalam kandungan. Dalam kandungan, saya tak sempat ni nak ulas amniocentesis. Tak apa, untuk itu kamu baca dulu muka surat 96, 97. Semua orang boleh baca muka surat 96, 97. Tolong baca. Baik, cikgu. Baca dan tulis. Bukan baca saja, tulis juga. Ini. Cikgu, tulis ya, ini. apa ni, kaedah sajalah. Salin ni semua. Kaedah amniocentesis dengan kaedah ni. Karyotip. Salin. Cikgu, yang atas perengannya perlu tak? Tak payah. Oh, just dia punya langkah-langkah je lah. Ya, langkah dia, gambar dia, langkah dia, penerangan dia, alur dia, okay, tertib dia tu. Gambar? Ya, gambar sekali. Aduh, cikgu. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Saya pad and drawing lah, cikgu. Kamu boleh trace draw. Trace draw Trace draw, ambil kertas tu. Kertas letak atas dia. Trace lah. Trace macam tu. Mana dia? Trace. Okay? Okay, itu untuk pengenalan awal berkenaan kaedah amniocentesis dan kaedah karyotip. Saya akan ulas berkenaan ni di pengajaran yang akan datang. Rasanya akan datang ni berdepan lah kali. Lepas tu cuti sekolah kan minggu depan? Ya, cikgu. Lepas cuti buka sekolah. Kita sambung di buka sekolah lah. Okey, cikgu. Terima kasih. Okey. Nanti dulu. Kita kena bergambar. Okey, sedia gambar. Bukalah kamera. Okey, kejap, cikgu.